Audio Jungle. Audio Jungle. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Hai adik-adik semua, saya akan ceritakan tentang kisah Raja Bersiung. Pada suatu ketika dahulu, negeri Kedah diperintah oleh raja bernama Raja Ong Maha Peritoderia. Baginda juga dikenali dengan nama Raja Bersiung. Raja itu digelar Raja Bersiung kerana mempunyai 2 batang gigi siung atau taring. Raja Bersiung memerintah dengan zalim. Rakyat sangat takut kepada baginda. Rakyat tidak berani membantah Raja Bersiung. Raja Bersiung berasa sangat lapar. Baginda bertitah kepada tukang masak. Cepat, masakkan makanan yang enak kepada beta. Baiklah, tuanku, jawab tukang masak. Tukang masak menurut perintah Raja Bersiung. Oleh sebab memasak dalam keadaan yang tergesa-gesa, tukang masak terhiris jarinya sewaktu memotong bayam. Darah jari tukang masak menitis ke dalam sayur bayam. Tukang masak menyedari hal itu tetapi tidak sempat untuk memasak sayur lain. Sayur bayam dihidangkan kepada Raja Bersiung. Raja Bersiung makan dengan penuh berselera. Raja Bersiung bertitah, beta tidak pernah makan sayur bayam seenak ini. Raja Bersiung memanggil tukang masak masuk menghadap. Baginda hendak mengetahui rencah yang dimasukkan ke dalam sayur bayam. Tukang masak datang menghadap Raja Bersiung ketakutan. Raja Bersiung bertitah, sayur bayam amat sedap. Rencah apa yang kamu masukkan? Patik memasak sayur bayam itu seperti biasa, jawab tukang masak. Tukang masak berasa sangat takut. Dia pun menceritakan kejadian yang berlaku kepada Raja Bersiung. Sayur bayam tuanku bercampur dengan darah jari patik, kata tukang masak dengan menggigil ketakutan. Dia bimbang akan dihukum. Sejak hari itu, setiap makanan santapan Raja Bersiung mesti dicampur dengan darah. Baginda bertindak zalim dengan membunuh rakyat untuk tujuan tersebut. Raja Bersiung bertitah, beta ingin makan lebih banyak darah manusia. Rakyat berasa takut melihat pengawal Raja Bersiung menangkap rakyat untuk dibunuh. Pengawal-pengawal baginda bertindak dengan kejam. Rakyat yang ketakutan lari ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Mereka tidak mahu menjadi mangsa kepada raja yang zalim itu. Kekejaman Raja Bersiung mula tersebar ke seluruh negeri. Keluarga mangsa yang dibunuh itu datang mengadu kepada Datuk Menteri. Datuk Menteri menghadap Raja Bersiung. Dia menasihatkan Raja Bersiung supaya berhenti membunuh rakyat. Patik tidak sanggup lagi melihat kesedihan rakyat yang kematian ahli keluarga mereka, nasihat Datuk Menteri. Raja Bersiung bertitah dengan murka, wahai Datuk Menteri, beta berhak berbuat apa-apa yang beta suka. Beta tidak mahu lagi mendengar permintaan seperti ini. Raja Bersiung akan kehilangan pengawal dan pembantu lain sekiranya rakyat habis dibunuh, fikir Datuk Menteri. Datuk Menteri bermesyuarat dengan pembesar-pembesar. Mereka menasihati Raja Bersiung agar tidak bersikap kejam kepada rakyat. Raja Bersiung tidak menghiraukan teguran itu. Baginda enggan meninggalkan kekejaman semata-mata untuk kepuasan hati baginda.
Mari kita tangkap Raja Bersiung. Raja Bersiung semakin kejam, kata Datuk Menteri. Tentera-tentera pembesar bersetuju dengan cadangan Datuk Menteri. Mereka menyerang istana. Ramai pengawal istana Raja Bersiung yang terbunuh. Raja Bersiung berasa takut melihat kejadian itu. Rakyatku sudah memberontak. Lebih baik aku lari sebelum ditangkap, kata Raja Bersiung. Raja Bersiung yang ketakutan melarikan diri ke dalam hutan dan tidak kembali lagi. Sejak itu, negeri Kedah aman damai. Rakyat hidup dengan gembira. Rakyat tidak lagi berasa takut. Raja baru memerintah dengan adil. Pengajaran dalam cerita ini ialah janganlah bersikap kejam terhadap rakyat, berlakulah adil dan saksama kepada rakyat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini ya adik-adik. Bye-bye adik-adik semua, jumpa lagi kita di episod akan datang.